Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5G cikgu. Jadi hari ni cikgu akan masuk bab baru, elektrokimia. Cikgu rasa bab ni agak mencabar sebab ini melibatkan kimia unsur-unsur yang kita tak nampak tapi kita terpaksa membayangkan kehadiran unsur-unsur tersebut. Cikgu sedaya upayalah akan cuba untuk memahamkan kamu ya. Okey, kita tengok 6.1 sel elektrolitik. Apa pula elektrolitik? Biasa dengar itik, ni litik. Okey, kita tengok elektrokimia. Okey, kalau kita tengok daripada perkataan elektrokimia, maksudnya ia kajian tentang hubung kait antara fenomena apa dengan fenomena apa. Elektrik kan? Elektrik dengan kimia. Ya, dan kimia. Kajian tentang hubung kait antara fenomena elektrik dan kimia. Okey, terdapat dua jenis sel elektrokimia. Okey, ada dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama adalah sel elektrolitik. Cuba sebut. Sel Elektrolitik. Bukan menggeletik. Elektrolitik. Satu lagi adalah sel kimia. Okey, maksudnya sel elektrokimia ni ada dua. Yang pertama elektrolitik dan yang kedua kimia. Okey, elektrolitik tu macam mana? Iaitu tenaga elektrik ditukar kepada tenaga kimia. Manakala sel kimia pula dia terbalik lah. Kimia ditukar menjadi tenaga elektrik. Okey, boleh faham sampai sini? Boleh. Okey, habis penerangan umum. Apa tajuk ni cikgu? Tajuk dia elektrokimia. Sel elektrolitik. Ada tak modul tu? Alih? Tak ada Tak pun. tahu. Member jauh. Saya lagi ambil dah itu. Lepas tu dia kata bab 6 tak ada. Oh, bab 6 tak ada? Oh. Semua bab 6 tak ada ke ataupun ada yang ada yang tiada? Saya lagi ambil itu sains dengan mat. Lepas tu dia kata mat je ada dua. Sains ada satu je. Sains ada dua. Sains sebenarnya ada dua. Cikgu sediakan dua kotak. Kita kan ambil masa ke kan? Dia yang tak ambil kan? Ya. Tak apalah. Tak apa, Kalau nanti cikgu screenshot. potong Cikgu haji. screenshot. Okey, cikgu screenshot benda ni nanti. Tak, cikgu share file ni. Jangan susah hati. Okey? Cuma macam ni, mana yang perlu kamu buat catatan, yang kamu nak fahamkan, kamu catik-catik lah sikit. Cari buku teks, ambil pensel, buat tu. Siapa yang menguak tu? Alih. Santai. Menguak pula dah. Dia tutup mic. Okey. Mari kita tengok elektrolisis. Okey, elektrolisis ialah proses penguraian. Ya, proses penguraian sesuatu bahan. Okey, sama ada bahan tu dalam keadaan melebur. Leburan aqueous ataupun aqueous ni macam cecair lah. Kepada unsur juzuknya. Dia punya istilah tu ya, juzuknya. Maksudnya macam ni. Contohnya air garam. Air garam tu kita pecahkan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam air garam tu sendiri. Benda tu memang kamu tak nampak lah, sebab tu cikgu kata benda ni benda yang kamu kena bayangkan kehadirannya. Daripada air garam kita nak pecahkan dia kepada unsur yang mewujudkan air garam tersebut. Ataupun daripada air kita nak uraikan dia kepada juzuk yang membentuk air tu sendiri. Kalau kita belajar air kan H2O. Jadi juzuk yang membentuk air adalah hidrogen dan juga oksigen. Inilah maksud juzuk. Juzuk tu maksudnya unsur-unsur yang membentuk larutan tersebut. Okey? Apabila arus elektrik melaluinya. Okey, tak apalah. Kamu faham macam ini je lah. Elektrolisis tu proses penguraian. Penguraian untuk mendapatkan unsur juzuknya. Okey. Okey, jom kita tengok sel elektrolitik.
Ini sel elektrolitik. Elektrolitik tadi apa? Tenaga elektrik ditukar kepada tenaga kimia. Okey, cuba tengok simbol yang pertama ni. Ni simbol apa ni? Mana? Tu. Bateri. Bateri. Ini adalah bateri. Okey, lepas tu first kali kita kena tengok bateri. Lepas kita tengok bateri, kita kena kenal pasti mana positif, mana negatif. Cuba tengok. Positif. Yang mana positif? Panjang. Yang panjang. Yang panjang akan jadi positif, yang pendek akan jadi negatif. Ingat ni sampai bila-bila? Sampai mati. Cikgu cerita je. Ya, cikgu ajar. Bila pula cikgu ajar? Tak tahulah. Okey. Dapat dia. Okey. Jadi bila yang sambung ke positif ni, tengok semua tengok. Bila yang sambung positif ni nama elektrod dia anod. Nama elektrik dia elektrod dia anod. Okey, nanti cikgu tunjuk benda elektrod. Tak apa, cikgu tunjuk dulu. Yang sambung ke negatif ini tadi, nama dia katod. Nampak tak dia katod kan sini kan, katod. Dia pendek. So nama dia katod. Okey. Anod dan katod ini kedua-duanya merupakan elektrod. Dia nak memahamkan ya. Tak apa. Jangan risau, cikgu kan biasanya buat pengulangan. Okey, dah kenal bateri, dah kenal anod, dah kenal katod. Satu lagi kena kenal. Okey, nampak tak ni cecair ni? Ni dalam bentuk leburan. Aqua. Ya, dia macam air bateri kan? Nama dia adalah electrolyte. Elektrolit. Okey, jadi ada 4 perkara yang kamu kena tahu, kamu kena faham. Yang pertama tadi apa? Bateri. Okey, sampai sini boleh? Bateri. Okey, daripada bateri, ya, pandai. Kena positif, negatif. Dah kena positif, bawa terus ke elektrod. Yang sambung pada positif adalah anod. Anod positif. Anod positif. Yang sambung pada negatif ialah katod. Katod. Sebab dia katod. Pendek. Katod. Okey? Dan cecair ataupun leburan ini tadi, larutan ini nama dia elektrolit. Okey. Harap faham Okey, mari kita tengok. Berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik. Apakah ia? Bateri lah. Ya? Bateri. Bahagian ke? Bahagian. Bateri menghasilkan arus elektrik. Okey. Seterusnya, merupakan konduktor elektrik terdiri daripada anod dan katod. Tadi cikgu cerita apa tu? Benda apa tu sebenarnya? Benda tu apa? Elektrod. Maksudnya nak cerita, elektrod ni terdiri daripada 2 jenis, iaitu anod dan katod. Okey. Cuba tengok. Apakah yang merupakan terminal positif sumber elektrik? Maksudnya dia sambung pada terminal positif. Anod ke katod? Anod. Orang lain ni boleh ke ni? Katod. Alih tidur? Orang lain ni alih oi. Suaraku. Ano? Kurang faham sebab tak ada mobil. Apa dia? Anu kata tak dengar suara cikgu langsung di mesej saya. Siapa? Anor. Anur. Lain lah kot. Sebab orang lain dengar suara cikgu ni? Ya kot. Keluar masuk balik dia. Ya, Anu kena keluar masuk balik. Relak. Suara orang lain dia dengar tak? Suara Ikwan dengar tak? Zami kabur ke Anu kena keluar balik, masuk semula. Okey, merupakan terminal, salah ni. Ni terminal negatif. Betul kan ni? Positif. Dia ada 2. Okey, betul kan ni? Merupakan terminal negatif sumber elektrik, makanya dia adalah katod. Okey. Boleh sampai sini? Anod katod. Elektrod ada 2, anod katod. Okey. Cikgu sebut katod kan orang je KETOD. Jangan eja katod macam ni. Paruk. Kita tengok atas dia ke? TOD, bukan TOT. Mana cikgu eja apa?
Takut dia orang. Mana? Siapa yang tengok atas tadi? Kenapa? Kenapa Zami? Yang baru masuk tadi. Nampak sikit. Rami ada Ah. model. Ada. Ada. Dekat guard tu cikgu sediakan 2 kotak kan? Dua kotak. Dia bukan kotak lah, dia penutup kotak. Ya, saya pergi hari tu. Ah. Dia cari. Saya kata ada 2. Dia kata, tak ada, ada satu je ni. Saya tengok lagi, kata, saya buka WhatsApp. Saya baca balik. Ni cik kata ada bab 5 dengan bab 6. Lepas tu dia, ada satu je ni. Lepas tu Dia saya, sebab dia- banyak balik lah. Dia sebab bercampur-campur kan? Dia bila dah Dia bercampur-campur gitu. Dia berlapik dengan phone line. Dia pun bagi model saya phone line masa tu. Itulah sebab bercampur-campur. Tapi Dia tak tengok apalah. tu je. Mana? Campur. Atas ni? Nombor 1 tu mula-mula. Oh, nak salin semula? Boleh? Zami. Tak Ya, payahlah salin cikgu share nanti, boleh? boleh. Cikgu share nanti Okey, InsyaAllah. cuma Zami kena tengok ni. Kena tengok ni sekejap je cikgu tunjuk. Ni yang paling pentingnya. Ini Mana? Zami kena kenal ni bateri. Ni bateri. Okey, lepas tu Zami kena kenal mana positif negatif. Yang positif panjang, yang negatif ni pendek. Positif ni bila sambung pada ni batang elektrod ni nama dia ni. Dia terus jadi anode. Yang sambung pada terminal negatif, dia akan jadi kathod. Okey? Yang ni nama dia elektrolit. Cecair ni ataupun leburan ni, larutan ni nama dia elektrolit. Okey, tak apa, nanti cikgu share benda ni. Jangan susah hati. Okey. Lepas tu kita tengok seterusnya muka surat yang kedua. Okey, yang ni tempatnya untuk bahagian elektrolit. Okey, elektrolit ni apa? Merupakan sebatian. Banyak betul typing error Sebation tu. Sebatin. Merupakan sebatian ion yang berkeadaan aqueous. Aqueous ni larutan lah ataupun leburan. Aqueous tu maksudnya larutan ataupun leburan berfungsi mengalirkan arus elektrik. Maksudnya dia bukan sebarang cecair. Dia cecair yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, contoh elektrolit, larutan natrium klorida. Biasa dengar tak? Natrium klorida. Natrium klorida ni apa? Itu kita belajar buat garam. Belajar buat sabun. Jadi natrium klorida tu garam lah. Okey, yang kedua larutan natrium hidroksida. Yang ketiga larutan kuprum 2 sulfat. Muka cikgu nak khabar, kamu memang kena ingat nama dia. Ya. Larutan plumbum 2 bromida. Boleh. At least 2. Tapi kena ingat lah. Bila cikgu sebut je kuprum 2 sulfat, plumbum 2 bromida. Walaupun kamu tak ingat nama, tapi kamu cam benda tu apa. Benda tu adalah elektrolit. Benda ni adalah larutan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey? Okey, boleh sampai sini tak? Boleh. Okey. Boleh. Apakah contoh larutan bukan elektrolit? Dia ada juga yang bukan elektrolit. Maksudnya larutan yang tidak mengalirkan arus elektrik. Yang pertama larutan gula. Larutan gula tidak mengalirkan arus elektrik. Yang kedua adalah etanol. Ingat lagi tak etanol tu apa? Dia macam lilin kan? Etanol macam lilin. Etanol tu kan alkohol sayang. Alkohol. Kan nama lain dia etanol. Alkohol. Alkohol atau nama lain dia etanol. Dan satu lagi ini nama mungkin tak biasa dengar lah. Naftalena. Ini biasa tak biasa dengar kan. Tapi yang biasa dengar larutan gula. Etanol ni sebenarnya cikgu dah cerita dah kat korang tu. Alkohol. Kalau susah nak ingat etanol pun tak apa. Ingat alkohol. Boleh tak? Boleh. Okey. Sebut saintifik tu lupa. Yelah biasalah tu. Okey.
Elektrolit ni terdiri daripada ion positif dan juga ion negatif. Okey, ion positif kita panggil kation. Kalau tadi katot, ion positif kita panggil kation. Dan ion negatif kita panggil anion. Bukan minion ya, bukan minion. Minion tu apa minion? Ini yang warna kuning. Minion yang warna kuning tu. Ni Onion. anion. Okey, Okey. elektrolit ada dua ion, kation, anion. Kation charge positif, bukan, ion positif, anion, ion negatif. Bawang. Anion negatif. Boleh? Sambung tu. Maksudnya anion negatif adalah ion negatif. Anion, ion negatif. Agak-agak boleh tak sampai sini? Boleh. Boleh. Bawang. Sebab tu cikgu kata benda ni dia kena membayangkan. Ya, benda yang tidak nampak. Ion-ion tu tidak nampak di depan mata. Okey, sekarang ni ini contoh-contoh elektrolit lah. Natrium klorida, plumbum 2 bromida, natrium hidroksida, kuprum 2 sulfat. Sekarang ni kita nak kenal mana satu kation, mana satu anion. Tadi cikgu kata kation adalah ion yang bercas positif. Positif. Anion adalah ion yang bercas negatif. Ingat anion negatif. Anion negatif. Okey. Lepas itu daripada elektrolit ni cikgu suka kamu kurungkan macam ni. Kurung dulu. Satu nama, dua nama. Satu nama, nama kedua. Nama pertama, nama kedua. Nama pertama, nama kedua. Sampai sini boleh tak? Boleh. Okey, Dia tahu jadi macam nak bezakan. okey, macam mana? Dua tu kan? Ah. Dia sama. Itu je. Gitu. Okey. Lepas tu bila dah kurung dua tu, dah kurung. Okey, tempat nama yang pertama dia akan jadi ion positif, negatif, kation, anion, kation, anion, kation, anion. Jadi tempat yang pertama dia akan jadi ion positif dulu. Tempat yang kedua, nama kedua akan jadi ion negatif. Sampai sini boleh faham tak? Lepas tu kena Boleh, tunjuk boleh. yang mana ke? Lepas tu kita kena tulis macam ni. Ion natrium. Okey, ni ion apa? Ion plumbum. Plumbum. Ion plumbum 2. Okey, lepas tu yang ketiga, Ion natrium. pandai. Ion natrium. Yang keempat, Ion kuprum 2. okey, boleh faham tak? Boleh. Okey. Jadi tempat anion yang nombor 2 tu lah nama yang kedua ni semua. So apa akan jadi? Ion klorida, ion bromida, ion hidroksida, ion sulfat. Macam itu je. Boleh? Boleh tak boleh. Okey. Settle yang ini. Okey. Mari kita tengok proses dia pula. Bayangkan benda yang kamu nak kena membayangkan ni kan. Nak kena macam benda bergerak-gerak. Okey. Semasa proses elektrolisis, ion positif ni tadi kita panggil apa? Mana? Ion. Positif. Ion positif tadi kita panggil apa? Kation ke Kation. anion? Kation. 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 Okey. Ion negatif kita panggil apa? Ion. Anion. Anion. Bukan Bawang. bukan onion. Onion tu bawang. Okey. Kation mestilah dia akan pergi ke K juga. Sebab nama kation akan bergerak ke katot ke ke anod? Ketot. Ketot. Katot lah. Kation ke katot, anion ke mana? Metod. Anod. 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 Kau mana Kation pandai ke kau. katot, anion ke anod. Kena ingat macam tu. Apa ni? Kation tu apa? Ion positif. Anion tu apa? Ion negatif. Boleh? Boleh tak sampai sini? Katot Boleh. ke apa? Kation ke katot. Anion dia akan ke Tengok. anod. Tengok huruf depan je. Okay, tu Ya, betul. Tapi kena tahu kation ni adalah ion positif. Anion ni adalah ion negatif.
Cathode tu pula disambung pada terminal negatif, anode tu pula disambung pada terminal positif bateri. Macam tu. Okey, contoh. Mari kita tengok. Leburan plumbum 2 bromida. Okey, kita nampak ni perkataan plumbum 2 bromida, lepas tu kita nak buat apa? Kita buat 2 kurungan. Okey, lepas tu ni akan jadi positif, ni akan jadi negatif. Okey, cuba tengok. Ion plumbum, ni lah ion plumbum ni. Ni lah ion plumbum. Ion plumbum 2 lah. Ion plumbum 2 akan bergerak ke mana? Ni cation ni. Ni cation. Ni cation. So cation akan bergerak ke mana? Cation ke? Bromida. Cation ke Gatot. ke cathode. Okey, manakala Cathode. ion bromida. Ion bromida ni apa? Anion. Anion akan bergerak ke Enak. Ion ke anode. Jadi kamu kena faham macam tu. Ini cation, ini anion, cation, anion, cation ke cathode, anion ke anode. Okey. Elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan pepejal. Maksudnya kalau lah tiba-tiba cikgu sumpah lah benda ni, dia jadi Ya, pepejal. Sumpah. Pam. Daripada cecair dia jadi pepejal terus. Ya, tu. Jadi hilang terus slide cikgu. Kena sumpah. Jadi anak durhaka. Jadi si tanggang. Okey. Elektrolit ni cikgu sumpah jadi si tanggang. Jadi kerah gitu kan. Jadi dia tidak dapat mengalirkan elektrik kerana tiada ion. Bila dalam keadaan pepejal tak ada ion yang bebas bergerak. Ya. Tapi kalau dalam keadaan cecair ataupun aqueous ataupun leburan, ion yang bergerak. Okey? Sampai sini boleh? Boleh. Okey. Kita pergi susah sikit. Pergi je. Susah sikit. Susah lagi. Itu pun rasa dah macam dah pening-pening kan? Pening sikit lah. Sebab kita depan muka. Bukan depan muka. Tak, satu lagi benda yang kamu harus membayangkan ia. Benda apa? Bentuk benda apa? Bentuk ion tu. Okey? Katak tu macam mana? Katak tu macam mana? Adakah spesies kodok ataupun spesies katak yang melompat-lompat? Kan? Okey. Okey, jadi kita tengok ada 3 faktor. Zami, benda apa tu Zami? Main game Mana ada? Atau bunyi apa tu? Duduk modul TV. Oh, TV. Okey, ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Ada 3. Ya. Yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Dan yang ketiga, jenis elektron. Ni susah. Sana nak cikgu nak menerangkan kepada kamu 3 faktor. Yang pertama, kedudukan ion. Ion dah tahu dah tadi cikgu cerita kan. Ada ion positif, ada ion negatif. Yang kedua, kepekatan elektrolit. Elektrolit tu pun kamu dah tahu. Elektrolit tu apa? Elektrolit tu kan cecair yang duduk dalam bikar tadi tu. Sama ada pekat ataupun cair. Ni dia kata kepekatan. Yang ketiga adalah jenis elektrod. Elektrod pun cikgu dah cerita dah tadi, batang tadi. Anod dengan katot. Nak tengok jenis dia pula. Benda-benda ni lah yang akan mempengaruhi hasil elektrolisis kita. Okey. Jadi sebelum cikgu nak menerangkan yang nombor 1 ni, kamu kena hafal benda lah. Benda apa tu? Kena hafal lah. Yang kamu kena hafal ni. Okey. Ni cikgu nak pergi yang lebih mencabar sikit. Ada. Okey, cuba tengok. Ni ion. Ion kan ada 2. Satu kation, satu lagi apa? Anion. Okey, kation tadi cas apa? Ion apa? Ion bercas apa? Ion apa? Ion apa? Ion apa? Positif. Ion positif. Okey, anion tadi ion apa? Negatif. Negatif. Okey, mari kita tengok ion positif dulu. Cikgu nak kamu hafal ni. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Apa hai? Hai, bye. Okey, cepat. Tak ingat dia memang letak gitu dah. Cikgu tambah. Cikgu tambah. Mana yang hai tu?
Memang cikgu dah letak. Okey, cuba ikut sama-sama. Kalau nak kahwin, Kalau nak kahwin. mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Halal. Hai Tukar kekal hai. Oh, okey. abadi. Nak letak halal pun boleh, nak letak kekal Haram abadi. boleh. Haram tak boleh lah. Hai kekal abadi. Okey, K tu apa? K kalau adalah kalium. Kalium. Ingat kali Kalium. pertama. Tempat Natrium. kali pertama. Ya. Ya. And natrium. Kalsium. Kalsium. M. Magnesium. Magnesium. A. Calcium. Aluminium. Jangan buat pandai ni. Aluminium Alif, tolonglah. A untuk Alif. Mesti tak Aluminium. baca Okey. ni kat like cikgu. Z. Z untuk Zami. Zami, zinc. Yeah. Okey. F fitrah. Fitrah. Ferrum. Ferrum. Ferrum ni besi tau. Ferrum ni maksudnya besi lah. S tannum. Tannum ataupun timah. Jangan pula lepas ni. Timah tak ada. Boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang kamu dah biasa hafal formula tu. Kalau nak kahwin mesti ada Tak, zakat fitrah. Pening lah. Pening lah. Ha. Lepas daripada ni jangan pula panggil cikgu Fatimah Laili Fastanum ya. Fastanum Laili ya. Jangan ya. Okay, P plumbum. Hi hydrogen. Hydrogen. Hi ya. K cuprum. Dan A argentum. Argentum. Argentum tu perak ataupun silver. Nama saintifik dia argentum. Cuba scientific. kecilkan balik kau. Bagi nampak semua. Itu dia. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal abadi. Cikgu nak tanya yang mana susah nak ingat? Ini ingat kali pertama, so kalium. Kali pertama, kalium. So lepas tu ikut K yang kedua, kalsium. Bawah sekali baru cuprum. K yang bawah sekali baru cuprum. Yang mana susah nak ingat? Stannum. Ingat cikgu Laili. Fastanum Laili. Lagi? P plumbum. Boleh ingat? Ingat lagi. InsyaAllah boleh ingat. Boleh. Okay. Mula-mula kena ingat yang ni dululah. Bila ingat yang ni, insyaAllah dia akan datanglah idea untuk ingat kalium, natrium. Okey. Yang duduk di atas, ion-ion yang duduk di atas sifatnya adalah lebih elektropositif. Ingat dulu yang tu, elektropositif. Manakala semakin dia ke bawah, dia semakin kurang elektropositif. Elektropositif tu maksud dia macam mana ya? Semakin mudah untuk kita nyah cas dia. Nyah cas dia. Bayang kamu nak kena memahamkan istilah-istilah baru ni kan. Kurang elektropositif jadi dia mudah untuk dinyah caskan dia. Maksudnya kita buang cas dia. Okey, sampai sini boleh faham kation kalau nak kahwin? Kation kalau nak kahwin. Kalau anion? Family saya family saya nak kena beli ikan haruan. Anion, family saya nak kena beli ikan haruan. Ni geng anion. Geng anion, geng family. Anion, family saya nak kena beli ikan haruan. So F untuk apa? Ion Florida. Ni lagi susah nak ingat. S ion sulfat. I ion nitrat. K ion chlorida. B ion bromida. Ni semua nama-nama gas ni sebenarnya. I ion iodida. H ion hidroksida. Allahu akbar, dugaan lah korang ni. Macam mana? Kelas online. Gila Telegram. Kena hafal agak ni. Ya, kena hafal. Ya. Ya. Family saya nak kena beli ikan haruan. F Florida, S sulfat, N nitrat, K klorida, B bromida, I iodida, H hidroksida. Tak apa.
first time. Nanti banyak Harus kali bila dengar cikgu pumpang cerita benda ni, insyaAllah kamu boleh ingat ya. Okey, maksudnya anion ni kan dia ion negatif. So yang duduk di atas lebih elektronegatif. Semakin dia di bawah, semakin kurang elektronegatif dia. Jadi dia semakin mudah untuk dinyah cas. Apa maksud dinyah cas? Dibuang cas dia. Okey? Okey. Boleh tak? Boleh sampai sini? Anion Boleh. tak banyak. Anion tak banyak. Family saya nak kena beli ikan haruan. Tapi susah juga nak ingat sebab tak biasa dengar fluorida, sulfat, nitrat kan. Tak biasa bermain di bibir kita lah. Okey, catatan. Okey, dengar baik-baik. Ion hidrogen akan menghasilkan gas. Gas apa biasa dengar kalau hidrogen ni? Nitrogen. Yang tulis ion Gas tu. hidrogen. Apa siapa tadi? Ion tu kan tulis lah nanti tak. Okay, dia bagi dah. Ni? Ion. Kena Ion tulis lah. hidrogen. Gitu. Tengah salin ke tengah apa tu? Azami? Salih lah. Kau faruk. Alright. Aduh. Salih lah cikgu. Hilang dah. Kan? Salin. Okey. Sampai mana dah? Siap dah. Siap dah? Okey. Ion hidrogen, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Ion hidroksida akan menghasilkan gas oksigen. Kena tahu ni tau. Ion klorida akan menghasilkan gas klorin. Okey, kalau kita nak uji gas hidrogen, kita akan guna kayu uji menyala. Nampak. Pandai. Kayu uji menyala tu kita masukkan dalam tabung uji. Nanti dia pop. Yang ada hidrogen, nanti dia akan bunyi meletup. Pop. Okey. Kalau gas oksigen, kita uji guna kayu uji berbara. Ini dua aku. Dalam tabung uji tu ada gas hidrogen. Masukkan tabung uji, masukkan kayu berbara tu dalam tabung uji. Yang berbara akan menyala. Okey? Okey, gas klorin ni nanti kena pakai kertas litmus tak surat cikgu. Ni tak payahlah, tak payah berat kepala kamu lah. Cuma cikgu nak kamu tahu, hidrogen guna kayu menyala, oksigen guna kayu uji berbara. Okey. Last sekali, satu contoh cikgu nak tunjuk pada kamu. Satu contoh macam mana kita nak main permainan ni. Ni, benda apa Ni. Macam mana kita nak guna benda tu? Okey, kita tengok Okey, cuba tengok contoh elektrolisis larutan natrium sulfat. Okey, baik. Semua fokus tengok dekat slide cikgu ni. Okey, mula-mula kurungkan larutan, kurungkan natrium, kurungkan sulfat. Okey, sampai sini boleh tak step ni? Boleh. Okey. Bila kata larutan, bila saja nama je larutan, kamu kena ingat ada dua ion yang akan terlibat. Iaitu ion hidrogen dan ion hidroksida. Asal nampak larutan je akan wujud dua makhluk, nama dia hidrogen dan hidroksida. Sampai sini boleh? Boleh. Okey. Kemudian natrium tadi akan jadi ion apa? Ion positif kan? Ion positif kan? Sulfat akan jadi ion apa? Negatif. Negatif. Okey, cikgu nak tanya. Ion hidrogen dia kation ke dia anion? Hidrogen. Hidrogen. Cuba tengok tadi yang cikgu ajar kalau nak kahwin tadi tu. Hai kekal abadi. So ion hidrogen positif ke negatif? Alah. Inilah dia ni. Dia positif ke negatif? Positif. So ion hidrogen dia memang positif. Ion hidroksida dia negatif. Cuba kamu tengok tu. Dalam larutan natrium hidroksida ada berapa ion positif, ada berapa ion negatif? Oi, ada berapa? Jangan diam. 12.
12. Astaghfirullahalazim. Kau tengok ni kan satu, ni dua. Ada dua ion positif. 3. Ah. 2. Hai. Tak ni leh. So kalau ion negatif ada berapa? Ada dua. Datang Dua. daripada mana 12? Kau kira kat sini ke? Masya Allah. Kau kira. Aduh lah. Okay. So cuba sebut pada cikgu ion-ion yang hadir apa dia? Ni semua ni. Apa ion yang hadir? Senaraikan pada cikgu. Ion hidrogen. Lagi? Sekejap. Tak payah kejap lah. Tengok sini je. Hidrogen, Lagi? hidroksida, Ya, lagi? ion natrium, Pandai. Lagi? ion Yes. sulfat. Very good. Gitu. Okay, boleh sampai sini? Sudah. Okay, bukan sudah. Boleh? Boleh. Jadi hidrogen ion positif, hidroksida ion negatif, natrium Kena tanda positif. kau Kena tanda. Supaya bila tanda kamu tahu. Okay. Sampai sini boleh ya? Boleh. Lepas tu jom kita tengok. Katot ni adalah elektrod yang bersambung pada terminal negatif. Jadi katot akan menarik kation. Katot akan menarik kation. Kation akan pergi ke katot. So mana satu kation? Kation adalah ion positif. Ini kation. Ini pun kation. Okey. So ion-ion yang ditarik ke katot ialah ion apa tadi? Ion apa tadi? Hidro. Kation. Ion hidrogen. Satu lagi? Natrium. Pandai. Okey, sampai sini boleh Okey. Boleh. Berdasarkan siri elektrokimia kation. Okey, cuba tengok. Hidrogen, natrium. Hidrogen, natrium. Hidrogen, natrium. Mana natrium? Atas. Nak. Natrium, hidrogen. Hidrogen sini. Hai. Okey. Hai. Hai, okey. Antara natrium dengan hidrogen, dia akan ambil yang paling bawah. So yang mana paling bawah? Yang bawah. Dia akan ambil hak yang kedudukan yang bawah untuk dinyahcaskan ni. Natrium ke hidrogen? Hidrogen. So ion hidrogen dia kurang positif berbanding ion apa? Ion natrium. Natrium. Okey. Maka ion hidrogen dipilih. Maka dia dipilih ion hidrogen sebab dia duduk bawah sekali. Dia dipilih untuk dinyahcaskan lalu menghasilkan gas apa? Bukan tenaga. Gas apa tadi? Tadi cikgu cerita apa? Ion hidrogen dia akan menghasilkan gas apa? Gas apa? Hidro. Asid. Hidrogen. Ion hidroksida akan menghasilkan gas oksigen. Ion klorin akan menghasilkan gas klorin. Okey. Jadi hasil di katot, ni hasil di katot adalah gas oksigen. Okey, so gas oksigen pula dah. Gas apa? Gas natrium. Astaghfirullahalazim. Gas hidrogen. Okey. So gas hidrogen dapat diuji dengan menggunakan kayu uji apa tadi? Kayu uji apa tadi? Uji Menyala. Jangan kayu uji pop. Kayu uji menyala. Okey, sikit lagi. Tadi katot. Settle katot dah tolak tepi. Kita tengok anode pula. Ya, banyak. Ya, Alif. So kita tengok anode. Ya, Alif. Kita tengok anode pula, anode. Okey, anode tadi anion kan? Apa cas yang terlibat? Ion hidroksida, ion sulfat. Okey, so cikgu salin sini. Ion hidroksida, ion sulfat. Sebab ini anion yang dia ion negatif, okey? Cuba tengok hidroksida dengan sulfat. Cikgu tanda hidroksida dengan sulfat. Kita akan ambil yang duduk di bawah sekali untuk kita buang cas dia. So ion hidroksida. Ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding ion sulfat. Maka ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan lalu gas oksigen. pandai. Gas oksigen.
Gas Jadi hasil oksigen. dianod adalah gas oksigen. Okey, so macam mana nak uji gas oksigen? Kita guna kayu uji apa? Kayu uji menyala. Berbara. Berbara. Okey. Cikgu tak berhajat nak habiskan yang ni. Tidak. Cikgu nak ajak kamu main game kejap. Tapi cikgu nak ulang sikit je. Bila nampak larutan, kita nak buat apa? Kurungkan Bagi dua. larutan, kurung kuprum 2 sulfat. Kurung. Kan? sulfat. Okey, kurung. Okey. Bila nampak larutan, terus pecah dua. Terus ingat, dia akan menghasilkan larutan ion apa? Ion hidrogen. Ya, pandai. Lagi satu? Hidroksida. Ya, ingat larutan. Ingat larutan, ingat ion hidrogen dan ion hidroksida. Lepas tu tanda positif, negatif. Positif, negatif. Ini hidrogen, dia positif ke negatif? Positif. Hidroksida dia negatif. Memang kena ingat ya. Okey, lepas tu barulah bawa masukkan dalam ni ion-ion yang hadir. Ion hidrogen, ion hidroksida, ion kuprum 2, ion sulfat. Ion sulfat. Okey. Jadi bila nampak je benda ni, kamu dah tahu macam mana cara nak pecahkan dia ikut ion dulu. Ya, kenal pasti mana positif, mana negatif. Kenapa kau main tutup-tutup mic tu, Alif? Okey, baik. Hari ni cikgu nak ajak main game. Cuba tengok dekat ruangan chat itu. Cikgu akan sharekan Cikgu akan sharekan link dia. Tekan anak panas tu ke tekan join? Kan join. Oh, kamu kan join. Boleh bayar Tukar, boleh tukar kan? Kan tukar, pilih. Kenapa pilih gambar tu juga? Pilihlah gambar lain. Oh, ni babi kau ni? Kau macam lembu tengok Kena gambar. sign in ke? Kena sign in ke? Tak payah. Tak payah sign in. Dia semua masukkan game ID. Okey, 180-625. 180-625. Macam mana siap ni? Cik, kalau ada pilih gambar, tekan mana? Tekan mana? Tekan yang kepala ada tambah tu. Cuba try. Ini dah ada gambar. Oh, dah ni. Ini gambar. Tak payah. Lock Dah in. gambar buantu eh. Gambar buantu. Dah. Memang nak tukar gambar buantu ke? Jangan ambil ayam lah. Anu, ni. ada dia je. Anu kenapa gambar gitu Anu? Tak nak tukar ke? Disuruh masuk kan? Anu, ala ome. Anu. Apa dia ni? Siapa kena nama Alif? Kenapa? Disuruh masuk apa? Tak payah. Dan nama kau dah ada dah dalam ni. Cuba kau tengok Dia Google ni. tulis waiting for host. Biar. Tunggu cikgu ya. Tanya berapa ada? Berapa orang ada? Okey, dah cukup dah ni. Okey, cikgu mula. Siapa yang keluar tu? Ada seorang keluar ni. Okey, ready ya? Ready? A 1, a 2, a 3, 4. 5, 6, 7. Okey, ini adalah pesertanya. Okey. Ready, set, go. Air negatif akan bergerak ke on. Memang bongok lah aku. Apakah ion positif bagi neutral Florida? Ini dia gambar. Salah cuk. Lepas tu dia klik anywhere to go next. Ya. Lepas tu dia main. Anyway bukan underwear. Oh ni dah masuk lagi. Okey, Amisha berada di hadapan setakat ini. Salah. Aduh. Anak ialah elektrik yang ditambah kepada terminal. Aduh, salah 3 dah. Oh, jaga ada soalan yang saya Apa, dia ada 25. Dia ada 25 soalan. Yang manakah merupakan elektrolit? Okey, Daniel masih belum bergerak, Daniel. Daniel dah alih Yuzi. Yang manakah merupakan elektrolit? Larutan Okey, Alia sedang berada di hadapan. Diikuti dengan Alif, Yuzi, Opi. ion positif akan Dan juga Adi. on. Aduh, salah. Lagi ada 3. Okey, Adi telah berada di hadapan. Acak. Oh, tak ada sama ni. Ya, cikgu ulang. Cikgu ulang tu. Ya, tanya nombor berapa? Nombor 2. Okey, nombor 1 sekarang Adi. Di garisan ke depan. Adi. Siapa tolak ikuan tu? Ada orang tolak ikuan ke belakang tu. Saya. Memang Alia. putus kawan. Alia pun ke belakang balik lah. Ion positif dikenali sebagai Okey, Adi berada di hadapan ya. Tak ada siapa pun nak meminta Adi lagi. Okey, diikuti oleh Alif Yuzi dan Zami pukul. ion klorida dan ion iodida dia merupakan Ya, Adi ke belakang semula. Ditolak oleh siapa kah itu? Boleh kuasa. kehadiran gas tak dia dapat diuji dengan menggunakan salah. Okey, Anu dan Zami pukul berada di garisan hadapan. Berbara. Diikuti dengan Daniel dan juga Alif Yuzi. Daniel. Ya. Masih kekal Anu dan Alif Yuzi. Diikuti dengan Zami pukul.
Air Natal dan air dingin merupakan betul tu. Bang. Ya, saya boleh tendang siapa je. Saya nak tendang aduh. Saya cepatlah nak tendang orang cepat jawab tu. Ada gambar bunga hantu lah. Itu adalah Zami. Zami buat apa dengan kau Tapi, ni? malah lah. Cikgu, hati-hati. Hati-hati. Ate? Ate? Anu. Anu tempat pertama. Dengan Zami. Tempat pertama dah Anu. Saya tendang dia. Tendang ke depan ke belakang? Belakang. Elektrik yang disambung pada terminal negatif bateri dibagi. Banyak soalan ni. 25. Dah tadi cikgu tanya berapa? Nak 25 ya? Apakah ion negatif bagi kupon 2 sulfat? Kau kurangkan je lah. Kuperum 2 dengan sulfat. So ion negatif mana satu? Apakah ion negatif bagi kupon 2 sulfat? Ya. Cuba kau dah. Ya, okey. Jom kita. Kurung negatif sulfat lah. Oh, ada soalan yang tak masuk tadi. Kehadiran hidrogen dapat diuji dengan kayu berbara. Okey. Ayam ikuan ya sedang berada di garisan hadapan, yang berada di hadapan diikuti dengan Zami pukul. Go. Ketiga. Hidrogen akan menghasilkan gas hidrogen. Salah. Tiba. Elektrik yang disambung pada terminal pada tiba-tiba panggil. Enak. Aku buat ambil saya. Nabiha tak gerak Nabiha? Okey Nabiha gerak dadu. Cikgu tak roket. Cikgu tak apa cikgu? Cikgu dah tak roket cikgu. Memang mati orang ni. Roket. Mana? Aku Tanya Zami buat apa roket tu? tengok ucik aku ambil lah. Buat ke bucik? Buat ke bucik? Bucik dah ke belakang boleh lah. Apakah fungsi bateri? Anak Mengalihkan apa tadi cikgu mengalihkan bateri? Saya akan menghasilkan Bucik dah ke belakang. anak ialah elektrik yang disambung pada terminal. ya Allah dia ni. Mari projek aku ni. Enak ialah positif. Aku kan ni. Dan saya akan menghasilkan hidrogen. Kenapa dia hang ke? Dah dia bagi saya beku. Beku sekejap tunggu sekejap. Apakah ion negatif? Salah. Ya, ada roket lagi. Saya nak tendang. Cikgu siapa pada atas? Alia Ying Alia. Ali Yuzi Ano. Ayat dia dah ayat. Reda lah. Oh ya bakal siapa buat Ying? Dia ni. Elektrik yang disambung dengan begitu tiba-tiba panggil. Ya ulang je soalan tu. Ya Allah kamu lupakan elektrik. Macam mana ni? Elektrik yang Cepat. Dia ada banyak. Ba! Iya, ada roket lagi. Siapa pada atas? Kenapa kira dapat roket tu kan? Cikgu, siapa? Mesti jawab laju kot. Sebab jawab betul dengan laju kot. Dia troli tu. Siapa cikgu? Siapa pada atas tu? Cikgu, siapa di bawah atas tu? Atas Ying balik atas tadi. Oh, ya. Ying. Saya duduk mana? Saya. Aku duduk dekat dua ke belakang. Energi lagi. Dapat roket. Memang mati. Oh, buat projek aku anu. Dapat roket mu. Awak ada potensi bagi data korida. Tak boleh budak gini. Potensi bagi data korida. Okey Ying. Diikuti dengan Ikuan. Ke belakang balik. Siapa? Ya Allah. Bagi tu akan bergerak ke enak. Ya Allah, salah. Enaklah begitu. Dia menggunakan elektronik. Okey sikit ni. Antara Ying, Ikuan, Anur, Ayan korida dan ayan korida bukan. Daniel. Adi, siapa yang akan Tapi dua kali kan. Oh, siapa dia bagi ayam ni? Kuanjo. Ayan korida ayan bukan. Kalau pula tu. Dia belum masa ni lagi. Ya, aku ada sil. Sikit ni. Kata Adi Ying cepat. Alia, sikit ni. Kata ialah Sikit Anur, sikit ni. Anur dengan Ying. Siapa yang akan jadi pemenangnya? Yeay. Oh, dia tolak balik ke belakang. kehadiran hidup. Okey, Anur ada ruang di situ. Ya Allah lah betul. Anur, Amisha dan Alia ada ruang di situ. Siapakah yang akan? Pertama. Ya, dia dapat diuji dengan menggunakan. Saya tak boleh. Anur betul ke Anur? Menolak raya. Ya, okey. Raya. Terima kasih. Kenapa? Amat dia mendapat di sini. Apa dia? Dia tak ambil jawab lagi. Tak Tak anu weh. Boleh. Main lain. Okey, jom tengok the final standing. Okey, tempat pertama Alia, tempat yang kedua Anu dan tempat yang ketiga adalah Daniel. Okey? Ni memang hacker ni. Okey, tempat ketiga Amisha, Adi, Ying, Alif, Yuzi, nombor 5 Ikuan, 6 Zami Pukul, 7 Nabiha. Okey, saya nombor apa ni tu? Pandai nombor 5. Bukti nombor berapa ke? Okey, tak apa. Esok ya. Ada apa lah? Bukti nombor 5. Okey, esok kita akan main lagi. Boleh? Kita main lagi. Lepas tu kita pilih nak yang mana pula. Yang mana kau bukti? Terima kasih kerana kawan saya selama ni. Kami kan memang beruk ni.
Aduh. Beru. Tisha. Nombor 5. Beru. Yang mana? Banyak. Oh, tolak aku. Kucing. Macam aku nak menang. Oh, tolak aku. Sana. Kita bukan busa hati tapi kita menggunakan otak. Hati kau. Menggunakan power. Okay. Baik. Jadi esok kalau kita pagi lagi. Okay. Jadi macam ni. Siapa yang dah main game Blue Cat ni tadi. Kira dah settle lah PBD dia. Maksudnya macam ni. Kau kalah ke kau menang ke PBD kau dah buat dah. Tak ada apa pun dah. Nak fikir. Habis dah kelas sains pada hari ni. Kita sambung pula pada hari esok. Ya, Ada yang tak dapat main. Ada yang tak dapat main Blue Cat ni. Semua dapat kan? Tu kalau yang tak dapat main. Orang yang tak adil tu cikgu. Ikut kucing tak ada. Kucing biru. Kucing. Mana kucing? Kau cari. Wow. Bibir tu. Kucing. Uish, dahsyat ganas tu kucing. Mantap. Okay. Dah ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada dah. Okay. Jadi kita jumpa esok ya. Jangan lupa esok kelas terakhir kita. Esok kelas terakhir kita. Okay. Terima kasih anak-anak cikgu sayang. Cikgu. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Saya budak baru. Oh, awak lah ketot tu. Awak lah spesies ketot. Katut tu. Cikgu ni yang Yang bisa tarik anak. cikgu ni yang patut joget status cikgu tu. Kata cikgu. Yang Oh, karakter. Ha, kita tu. Allah. Lepas ni waktu apa ni? Atau Okay. Baik, kita jumpa esok. ya. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.